Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Majlis Perwakilan Mahasiswa Institut Teknologi Malaysia akan membentangkan kertas kerja pada hari ini yang bertajuk Rasionalisasi Subsidi, Keberkesanan dan Kebergantungan Rakyat. Baiklah, kertas kerja ini akan membincangkan tiga isu utama berkaitan subsidi dan cadangan penyelesaiannya, iaitu yang pertama, kebergantungan rakyat terhadap subsidi; yang kedua, kegagalan subsidi yang diperuntukkan sampai ke golongan sasaran; dan yang ketiga, maklumat berkaitan subsidi tidak sampai kepada rakyat. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita menghalusi definisi subsidi sendiri. Daripada Oxford Dictionary dan Encyclopedia telah mengatakan bahawa subsidi adalah satu bentuk bantuan kewangan yang diberikan oleh suatu pihak bertujuan untuk meringankan beban pihak lain dalam mengekalkan harga suatu barangan atau komoditi. Maksud ini juga dapat kita lihat daripada Kongres, adaptasi daripada Kongres Amerika tahun 1966 yang menyatakan bahawa subsidi adalah satu insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk membolehkan atau menarik perhatian pengeluar dan pengguna dalam kelas atau kategori tertentu bagi melaksanakan sesuatu yang mereka tidak akan lakukan dengan cara merendahkan kos melepas atau menambahkan potensi keuntungan jika melaksanakannya. Jadi, kajian literatur kami telah mengambil penilaian perbandingan daripada 5 buah negara di ASEAN untuk dijadikan subsidi, untuk jadikan pembandingan subsidi dengan 6 item yang kami ambil. Dan sumber yang kami perolehi adalah daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna. Jadi kita telah dapat melihat bagaimana harga barangan untuk barang yang disubsidi jauh berbeza dengan negara-negara lain di rantau ASEAN ini. Baiklah, kita pergi kepada isu dan cadangan penyelesaian. Isu yang pertama adalah tentang kebergantungan rakyat terhadap subsidi kerajaan. Jikalau kita melihat kepada penyataan yang telah dikeluarkan pada tahun 2009, sebanyak 74 bilion ringgit telah disalurkan untuk subsidi rakyat yang dianggarkan sekitar 12,800 ringgit per isi rumah. Jadi ini merupakan suatu pemberian yang begitu banyak kepada rakyat. Jadi perkara ini akan menyebabkan kerajaan menumpukan lebih kurang 54% keluaran dalam negara kasar untuk memberikan subsidi kepada rakyat. Jadi antara cadangan penyelesaian yang telah kami fikirkan perlu, iaitu yang pertama adalah pengurangan subsidi secara berperingkat, di mana pengurangan yang berlangsung adalah mungkin dalam masa 6 bulan. Pengurangan yang berlaku adalah 10% untuk 6 bulan yang pertama, dan 6 bulan yang kedua adalah lebih 10% lagi. Jadi 6 bulan adalah satu tempoh yang baik, interim period yang sangat baik untuk memberi kepada rakyat satu kesedaran. Dan cara yang ini akan lebih membantu apabila kerajaan menetapkan gaji minimum. Penetapan gaji minimum akan menyebabkan satu garis atau satu bottom line kepada rakyat, dan ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan PBB itu purchasing power kepada rakyat. Dan isu yang kedua yang ingin kita kaji adalah tentang subsidi. Maklumat tentang subsidi gagal disalurkan kepada golongan sasaran, dan kita dapat melihat begitu banyak ketirisan yang berlaku dalam isu pemberian subsidi, di mana penyeludupan subsidi, barang-barang subsidi berlaku begitu rancak. Jadi kami mengambil pandangan bahawa penyelewengan ini harus diberikan suatu tindakan oleh pihak kerajaan dengan meletakkan hukuman mandatory dan juga penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Jadi penguatkuasaan ini harus dilakukan dengan lebih teliti dan juga lebih fokus. Dan seterusnya, yang kedua adalah meletakkan syarat bagi subsidi petrol. Dan ini menerusi cadangan, jikalau seseorang itu mampu untuk membeli kereta yang mewah berenjin 3.0 dan ke atas sebagai contoh, maksudnya dia mampu untuk membayar satu amount yang lebih. Jadi menunjukkan taraf kemampuannya. Jadi mungkin jumlah subsidi yang diberikan harus dikaji semula. Dan cadangan yang ketiga ini pada kami adalah satu cadangan yang lebih penting dan harus dinilai semula. Kerana kita mencadangkan agar penggunaan MyCard dalam pemberian barangan subsidi dan bayaran tanpa subsidi bagi warga asing, ini adalah sesuatu yang perlu, kerana subsidi adalah daripada hasil daripada cukai yang dibayar oleh rakyat untuk membantu rakyat lain. Jadi kita melihat hari ini ramai sangat warga-warga asing yang menikmati subsidi yang diberikan oleh rakyat Malaysia, walhal mereka tidak layak kata. Sebagai contoh, warga Singapura dan Thailand akan datang ke Malaysia untuk membeli barangan dan mereka akan pulang ke negara mereka.
Padahal di negara mereka, mereka juga mempunyai tepung, gula dan sebagainya. Tapi mereka akan membeli di sini dan bawa pulang kerana harga di sini jauh lebih rendah berbanding dengan negara mereka. Padahal pada waktu yang sama mereka tidak layak ke atas subsidi ini. Jadi kami mencadangkan agar penggunaan di setiap produk itu letakkan dua tanda harga, iaitu tanda harga yang bersubsidi dan tanda harga tanpa subsidi. Di mana rakyat Malaysia yang menggunakan MyKad akan diberikan harga dengan subsidi, dan rakyat yang tidak ada MyKad ini, yang tidak bukan rakyat Malaysia, diberikan subsidi, tidak diberikan subsidi dan harus membayar harga penuh untuk setiap barangan yang disubsidi. Dan yang ketiga, ini juga satu perkara yang sering menjadi isu, iaitu maklumat berkaitan subsidi tidak sampai kepada rakyat. Jadi kami mencadangkan agar di setiap produk dan juga setiap barangan yang diberikan subsidi itu diletakkan jumlah subsidi barang yang diberikan ke atas barang tersebut. Sebagai contoh, gula 20 sen. Jadi di atas packaging itu akan diletakkan produk ini telah diberikan sebanyak 20 sen supaya rakyat mengetahui dan akan menggunakannya secara berhemah. Dan iklan-iklan harus dibuat di televisyen, radio dan akhbar mengenai jumlah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. Seperti bagaimana contoh 74 bilion pada tahun 2009 yang menyebabkan RM12,800 untuk perisi rumah. Tapi mungkin kebanyakan rakyat tidak mengetahui tentang perkara ini. Jadi mereka akan mempersoalkan tentang pemberian subsidi ini. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang boleh kita simpulkan bahawa pemberian subsidi ini perlu dalam usaha untuk membantu membasmi kemiskinan dan juga mengurangkan beban rakyat. Namun begitu, ini akan memberikan beban kepada kerajaan kerana menampung begitu kos yang tinggi dan akan menambah defisit fiskal kepada perbelanjaan negara. Jadi rasionalisasi subsidi ini penting dalam usaha mengurangkan subsidi kepada rakyat, dengan harapan wang penjimatan daripada subsidi itu dapat digunakan dalam program atau aktiviti lain yang dapat menyumbang kepada peningkatan pembangunan negara secara bersepadu dan holistik demi manfaat bersama. Dan mungkin kita boleh dapat melihat ini adalah sebagai contoh iklan-iklan yang boleh dilakukan untuk memberi makluman kepada masyarakat tentang jumlah subsidi yang telah diberikan. Okey, sekian, terima kasih.